Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu SNAPED Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam #09educators. Alhamdulillah, pagi ini saya Cikgu Ahmad Hanafi bin Abidin daripada SMK Said Safi diberi kesempatan pada kali ini untuk berkongsi bersama rakan-rakan berkenaan penggunaan kaedah kad Balikpapan dalam persamaan linear. Penggunaan kaedah Balikpapan ini merupakan satu inovasi rakan panitia SMK Said Safi bagi membantu pelajar-pelajar atau murid-murid kita dalam menyelesaikan persamaan linear. Seperti sedia maklum, persamaan linear merupakan topik yang sangat penting bagi matematik, malah untuk bagi pelajar yang ingin melanjutkan ke matematik tambahan. Dan penggunaan persamaan linear juga bukan digunakan sekadar dalam mata pelajaran matematik, tapi seperti kita tahu, subjek-subjek yang lain merupakan subjek yang mana seperti subjek sains, fizik, kimia juga memerlukan konsep asas dalam menyelesaikan persamaan linear ini. Kaedah ini merupakan konsep asas. Kaedah ini sebenarnya menumpukan kepada konsep asas persamaan linear. Dan topik ini, kalau seperti kita tahu, dia berada sebenarnya topik ini sendiri, persamaan linear sendiri berada dalam topik pada tingkatan 1, iaitu topik yang ke-6. Tapi itu hanyalah asas di mana kita diajar untuk menyelesaikan persamaan linear. Kalau dilihat, persamaan linear bukan sahaja digunakan pada matematik tingkatan 1, malah dia digunakan dalam topik-topik yang lain, macam topik sudut, topik kalau matematik tambahan, nombor indeks. Banyaklah topik-topik yang lain yang banyak melibatkan persamaan linear ini. Jadi saya bersama rakan-rakan memilihlah topik ini untuk mencari satu kaedah bagaimana nak memudahkan
ataupun nak memberi kefahaman kepada pelajar supaya lebih mudah dan lebih yakin untuk menjawab persamaan linear ini. Okey, kaedah ini merupakan hanyalah permainan kad nombor di mana murid-murid atau pelajar-pelajar hanya perlu mengalihkan kad-kad nombor daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Okey, bahan yang kami gunakan untuk menghasilkan kad balik papan ini yang seperti saya gunakan merupakan bahan-bahan yang mudah saja, yang mudah diperoleh. Macam saya gunakan hanyalah kad manila card, sticky note, marker pen dan pelekat type kit ke apa-apa jenis pelekat yang memudahkan kita untuk mengalihkan kad-kad nombor yang kita bina. Tapi rakan-rakan guru ataupun pelajar-pelajar boleh juga menggunakan bahan-bahan yang lain mengikut kreativiti masing-masing. Sama ada nak menggunakan papan yang betul untuk dipotong halus-halus, untuk dibuat kad nombor dan tanda operasi, ataupun boleh juga menggunakan bahan-bahan yang lain mengikut kreativiti masing-masing. Okay, kumpulan sasaran bagi penggunaan kaedah kad balik papan ini, saya bersama rakan-rakan menumpukan kepada pelajar tingkatan 1, of course lah, sebab persamaan linear ini berada dalam topik yang ke-6 bagi silibus mata pelajaran matematik KSSM tingkatan 1. Dan juga kami memfokuskan kepada pelajar-pelajar menengah atas di mana yang masih lemah, yang masih belum menguasai persamaan linear ini. Macam ada rakan-rakan guru yang mengajar matematik tambahan pernah beritahu saya di mana bila pelajar itu masuk ke tingkatan 4 dan mengambil mata pelajaran matematik tambahan sebagai mata pelajaran pilihan mereka, tapi bila dilihat pada permulaan sesi pembelajaran, apabila soalan-soalan yang melibatkan soalan yang perlu diselesaikan menggunakan persamaan linear mudah, tapi pelajar masih belum dapat menguasai persamaan linear, maka ini akan menyebabkan kesukaran bagi murid tersebut ataupun pelajar tersebut dalam menyelesaikan masalah yang selanjutnya. Okey, kita tengok objektif bagi penggunaan kaedah balik papan ni. Okey, objektifnya ialah bagi meningkatkan penguasaan murid dalam persamaan linear. Seperti yang saya sebut tadi, meningkatkan penguasaan murid dalam persamaan linear, of course lah. Kemudian membantu bagi peningkatan pencapaian grade cemerlang. Okay, sekiranya pelajar ataupun murid menguasai persamaan linear, khususnya dalam subjek matematik, dia akan menyebabkan pelajar lebih yakin serta pelajar akan lebih mudah untuk menjawab soalan-soalan ataupun menyelesaikan masalah-masalah matematik. Jadi ini secara tidak langsung akan meningkatkan grade pencapaian murid itu sendiri. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan pelajar semasa menjawab soalan yang melibatkan persamaan linear. Okey, kalau pelajar ataupun murid kita bila dia dah pun menguasai persamaan linear, jadi pelajar tersebut apabila berjumpa dengan soalan yang melibatkan persamaan linear, dia akan meningkatkan keyakinan pelajar itu sendiri untuk menjawab soalan-soalan ataupun masalah-masalah matematik yang melibatkan penggunaan persamaan linear itu sendiri. Okey, bagaimanakah penggunaan kad balik papan ini dihasilkan? Sebenarnya pada setiap tahun, pada setiap awal sesi persekolahan, saya bersama rakan-rakan selalu berbincang. Apakah masalah yang selalu pelajar atau murid hadapi dalam matematik ni? Dan antara yang aspek utama yang kami tengok ialah bila berdasarkan pemantauan dari segi pentaksiran yang dilakukan di sekolah, yang kami dapati pelajar ataupun murid tidak dapat menyelesaikan soalan yang melibatkan persamaan linear adalah sangat tinggi berbanding topik-topik yang tak menggunakan persamaan linear. Kalau kita tengok soalan melibatkan fungsi kuadratik, pelajar ataupun rumus, perkara rumus, untuk mencari perkara rumus, pelajar ataupun murid selalunya tidak dapat menyelesaikan masalah ataupun soalan tersebut, ataupun tidak dapat memberi apa kehendak yang diminta oleh soalan tersebut. Okey, kemudian kami membincangkan bagaimanakah nak buat sesuatu inovasi, bagaimana nak menghasilkan
alat ataupun perkara yang ataupun bahan supaya memudahkan ataupun untuk memudahkan pelajar-pelajar kita ni nak memahami konsep asas persamaan linear. Jadi kami terfikir bagaimana kami fikir balik. Oh, apa kata kita fokuskan kepada pengalihan operasi, di mana seperti sedia maklum persamaan linear melibatkan perubahan tanda operasi daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri, di mana kalau tambah di sebelah kiri seperti semua maklum, kalau operasi itu di sebelah kiri ialah tambah, apabila dipindahkan ke sebelah kanan, tambah tersebut dia akan menjadi tolak. Ini berdasarkan kaedah pematahbalikan ataupun cara untuk menyelesaikan persamaan linear dalam topik persamaan linear tingkatan 1. Ada 3 cara yang disyorkan dalam buku teks, dan salah satunya ialah kaedah pematahbalikan. Kaedah ini diambil ataupun dibina berdasarkan kaedah pematahbalikan. Okey, di mana kad operasi yang saya kata tadi, tambah, bila kita pindahkan ke kanan dia akan jadi tolak. Okey, kalau tolak jadi tambahan, kalau darab jadi bahagi, bahagi akan jadi yang sebaliknya iaitu darab. Selepas kami hasilkan, kami cuba kepada pelajar-pelajar kami dan kami dapati ada sedikit peningkatan dalam penguasaan pelajar tersebut dalam persamaan linear ini. Okey, proses dan cara. Terpulang kepada rakan-rakan guru ataupun murid-murid ataupun pelajar sendiri untuk melakukan ataupun untuk menggunakan kaedah ini. Okey, sebelum kita mulakan kaedah ini, seeloknya kita lakukan dulu kepada pelajar-pelajar kita ataupun murid kita satu ujian pretest untuk mengesan dulu di mana tahap penguasaan murid itu sendiri dalam persamaan linear. Selepas kita melihat hasil daripada pretest tu, baru kita test. Barulah kita test ataupun menggunakan penggunaan kaedah kad balik papan ini terhadap mereka dan melakukan aktiviti ini bersama mereka. Selepas sahaja kita melakukan aktiviti ini, kita laksanakan pula post test. Bagaimana kita nak tengok sama ada peningkatan itu berlaku ataupun tidak dalam penguasaan murid terhadap persamaan linear ini. Kaedah ataupun cara nak menggunakan kaedah kad balik papan ini mudah sahaja, di mana kita perlu menyusun kad-kad nombor mengikut soalan yang kita dapat. Contoh, kita berikan kepada pelajar ataupun murid soalan-soalan yang mudah dan pelajar akan menyusun di atas kad bernilai kad ataupun di atas satu platform yang kosong, menyusun sebiji-sebiji nombor dan operasi. Macam contoh yang saya tunjukkan ini, contoh yang mudah, iaitu y tambah 3 sama dengan 7. Okey, kita susun, kita lekatkan gam plastisin ke apakah. Selepas tu kita fokuskan kepada murid ataupun pelajar tentang perubahan yang akan berlaku pada operasi apabila kita berikan kad tersebut. Okey, apabila kita ingin memulakan, kita beritahu dulu kepada pelajar kita tujuan dia, objektif soalan ini, apa yang dikehendaki dalam soalan ini. Okey, kalau seperti sedia maklum dalam persamaan linear kita ingin mencari pemboleh ubah positif dan bernilai 1 kan. Contoh y tambah 3 sama dengan 7. Kita nak hanyalah y sahaja sama dengan berapa kan. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Kita maklumkan kepada pelajar apakah proses yang perlu dilakukan. Selepas itu kita fokuskan kepada pengalihan kad operasi tambah. Apabila kita angkat sahaja kad tambah tersebut ke sebelah kanan, kita terbalikkan kad tersebut. Iaitu kita namakan penggunaan ini kaedah kad balik, penggunaan kaedah ni yang kita namakan kaedah balik papan tu. Bila kita angkat sahaja kad operasi tambah tu, di belakangnya kita tulis tanda operasi yang bertentangan dengannya. Kalau tambah di depan, di belakangnya kita tulis tolak. Kalau darab, kita tulis bahagi. Apabila kita angkat sahaja kad operasi tersebut nak dipindahkan ke sebelah kanan, apabila kita pindahkan ke sebelah kanan, dia akan menjadi tanda tolak ataupun munculnya tanda tolak di sebelah kanan. So kita susun balik nombor-nombor itu di belakang seperti mana yang kita belajar dalam bab persamaan linear. Okey, kalau yang saya tunjuk ni contoh yang mudah, y tambah 3 sama dengan 7. Apa akan jadi sekiranya soalan itu melibatkan darab dan bahagi? Okey, kalau melibatkan darab dan bahagi, kita perlu maklumkan dulu kepada pelajar ataupun fokuskan dulu kepada pelajar
operasi yang terlibat di antara nombor. Contoh katakan 2x sama dengan 4. Kita maklumkan tanda operasi yang terlibat di antara 2x tersebut. Kalau 2x di tengah-tengahnya sepatutnya ada darab, tapi tak diletakkan. Okey, kita letakkan satu kad papan di antara 2x itu ialah 2 darab x. Kemudian apabila kita ingin mencari x, kita perlu pindahkan 2. So apa akan jadi? So bila 2 dipindahkan, kita juga pindahkan kad operasi darab tersebut. Bila kita pindahkan operasi darab tersebut, dia akan menjadi tanda bahagi. Okey, itu penjelasan mudah penggunaan kad balik papan ini. Okey, kita tengok impaknya. Meningkatkan keyakinan murid. Ini semua yang saya dah bagi tahu tadilah. Okey, kos yang saya guna pun, bahan-bahan yang saya guna sangatlah murah dan mudah didapati. Terpulang pada guru-guru ataupun rakan-rakan untuk menggunakan bahan-bahan yang lain. Okey, ini antara yang gambar-gambar yang di mana saya bersama murid-murid saya, di mana kami menggunakan kaedah balik papan ini dalam persamaan ini. Kalau yang saya buat ni dengan pelajar tingkatan 1, saya nampak di mana pelajar nampak macam lebih mudah lah, lebih mudah dan nampak, dan pelajar selalu sebut itu maksudnya kita tahulah kan, kalau pelajar dia sebut maksudnya faham lah tu. Okey, setakat itu sahaja perkongsian saya bersama rakan-rakan serta rakan-rakan guru serta murid-murid, dan saya harap dapatlah perkongsian ini kita manfaatkan bersama untuk anak-anak murid kita. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.